saya lihat dengan data yang kita ada, peningkatan penduduk negeri Terengganu, dia akan meningkat 2.56 setahun. Dan sekiranya kerajaan negeri tidak mengambil inisiatif yang sebegini, ia akan memberi impak yang kurang baik kepada dari segi kependudukan negeri Terengganu. Betul Habib ya? Ya. Okey, baik. Mungkin soalan yang kedua, kalau tadi kita sebut tentang Sustainable Development Goal oleh PBB, mereka tetapkan pada tahun 2030 selari dengan PITAS 2030. Mungkin YB boleh ulas sedikit bila kata kita katakan kita nak mewujudkan bandar lestari berpandukan kepada SDG tersebut, bagaimana kita terjemahkan nilai-nilai Islam itu, apakah prinsip-prinsipnya dalam mewujudkan bandar lestari? Silakan YB. Terima kasih saudara moderator. Dia sudah sebut tadi, antara kita tengok permohonan perumahan yang begitu ramai, yang dan kita sudah tepu di bahagian coastal area ni, pantai. So kita nak move to the bahagian tengah. So di bahagian tengah ni kita mengambil kira ialah tentang yang penting sekarang ni, selain daripada infra internet, kita juga mengambil kira dari segi perhubungan darat, perhubungan jalan raya, kereta api dan sebagainya. So kita merangka bandar-bandar ini mesti berdekatan dengan laluan ataupun infra perhubungan darat yang akan diwujudkan nanti. Kalau dulu kita tengok semasa awal pembangunan sesebuah negara ni, dia bergantung kepada pengangkutan laut, kapal, perahu dan sebagainya. Lepas tu kita banyak pembangunan negara ni di sepanjang sungai, sepanjang pantai. So sekarang bila kita dah ada pengangkutan darat yang insyaAllah akan setanding dengan pantai barat, maka kita akan tumpu pula pembangunan kita di bahagian tengah, di bahagian lebih pedalaman yang darat ni lah. Jadi semua bangunan ini untuk memenuhi, kita dah berpengalaman bandar-bandar yang kita ada yang padat dan tidak teratur, menyebabkan hidup tu ada rumah tapi tidak harmoni, tidak sejahtera. Banyak benda-benda yang terasa patut kita boleh buat lebih baik lagi. So kita nak merancang yang bandar yang kita nak buat, bandar baru kita ni, bandar baru lestari tersebut ataupun Smart Islamic City ni, antara perkara yang kita nak terapkan di situ, dia ada 8 perkara. Dalam bandar baru lestari kita ada 8 perkara penting yang kita nak adaptasikan. Sama ada kita buat yang baru ataupun yang lama yang dah asas dalam pembinaan, kita boleh ubah sesuai mengikut konsep yang kita nak. Yang pertamanya, dia nak jadikan masjid sebagai pusat komuniti. Dia nak kembalikan balik macam mana Rasulullah SAW membangunkan Madinah dengan menjadikan pusat komuniti lah masjid itu sendiri. Sebab masjid adalah tempat segala-galanya, pentadbiran, tempat kemasyarakatan, komuniti, ekonomi dan sebagainya. Biar ini orang Islam ni biar rapat. Kita sebagai orang Islam sudah tentu kalau kita nak menghayati Islam, kita boleh lari daripada rumah Allah. Kalau gitu setiap setahun kita pergi buat haji di Baitullah. Jadi kita biar menjadikan masjid tu rumah kedua kita. Rumah kita dah satu. Masjid ni selain daripada rumah kita lah, rumah masjid tu lah, surau itulah tempat kita yang selalu pergi mari lah. Sama ada nak solat, nak sembahyang, kita nak panggil menuntut ilmu, ataupun kita nak mengagihkan apa-apa bantuan, sedekah, zakat dan sebagainya, ataupun kebajikan-kebajikan kita nak bantu masyarakat setempat dan nak tahu maklumat-maklumat kampung kita, apa masalah orang kampung kita, biar berpusat di situ. Sebab tu kita nak jadikan masjid tu sebagai pusat komuniti kita. Sekarang ni banyak orang berubah kepada belaraya macam-macam. Jadi lara banyak. So kita sebenarnya kita dah ada Islam ni sudah menunjukkan bahawa pusat komuniti kita masjid lah. Tapi kita kadang kita kurung masjid ni hanya pergi sembahyang aja. Sembahyang tutup. Kita tahu tak itu. Kita melimitkan fungsi masjid itu sendiri. Ini kesilapan kita orang Islam. Kita mengurung Islam tu. Kita ada satu benda yang sangat berharga, tapi kita kurung dia. Kita tidak menyebarluaskan dia. Jadi sepatutnya benda yang berharga ni, yang sangat bernilai dan sangat berguna, bermanfaat untuk kita, kita kena sebarluaskan lah. Kita war-warkan dan kena beritahu semua orang. Jangan kita kurung dia begitu. So ini antara kita nak buat satu perubahan ataupun anjakan paradigm shift ni, anjakan paradigma ni kita kena buat. Kembali balik supaya masjid ni menjadi pusat. Mendekatkan komuniti. Masyarakat itu dengan masjid. Mana dekat masjid, dekat dengan Allah. Betul. Itu yang betul. Ini rumah Allah. Kita pergi rumah Allah, kita dekat dengan Allah. Betul. Baru dapat
Allah bagi dia keberkatan yang kita nak tadi. Yang kedua, pembangunan menyusun reka bentuk dan kemudahan patuh syariah. Ini satu benda lah. Banyak kita tengok kita buat bangunan ke, pasar semua, masjid, kita patuh syariah kot. InsyaAllah lah. Tapi kadang bangunan lain, bangunan kerajaan, bangunan kedai, bangunan tempat-tempat rekreasi ataupun bangunan awam lah, capalan raya, berdaun sivik. Ini kadang-kadang dia bercanggah dengan konsep Islam. Ini kita kena betulkan balik supaya dia tidak bercanggah dengan Islam. Ini patuh syariah. Yang ketiganya, pengisian kepada penduduk. Ini yang sebut tadi, bila kita sebut nak jadi masjid sebagai pusat komuniti. So kita nak menyebarkan Islam ni seluas-luasnya dan menjadi dihayati. Bukan hanya duduk dalam masjid, Islam ni bukan hanya duduk dalam kitab, tapi dihayati oleh insan yang menduduki bandar tersebut. Barulah kita boleh nampak Islam itu hidup, live. Ini bukan Islamnya duduk dalam Quran, duduk dalam kitab, tapi kita nak biar duduk dalam diri kita. Nampak macam payah, tapi kalau Rasulullah zaman sahabat boleh buat, kita tidak mustahil boleh buat. Cuma kita perlu sedikit perubahan dari segi penerimaan kita terhadap Islam, pemahaman kita terhadap Islam, juga penghayatan kita terhadap Islam itu sendiri. Yang keempat, ini yang semua orang nak lah. Keselamatan, kebersihan dan kawalan impak bencana. Ini kena design macam tu. Biar bandar kita bandar yang selamat, bandar yang bersih, bermasuk tu rasa ini suatu suasana yang nyaman, yang ada interaksi antara alam sekitar dengan manusia. So kita mau masuk rasa di bandar kita ni rasa selesa, rasa sejahtera, rasa lega lah, rasa lega, rasa aman. Dan orang panggil kita kena kawal belaka. Sekarang ni Terengganu, apa benda bencana kita yang utama? Banjir. So, ni musim terkujuh lah, hujung tahun ni. So kita mau bandar kita ni bebas kalau boleh lah. Kalau bebas banjir, kalau banjir pun tak teruk sangat, taklah menjahanamkan kita punya harta benda. Dia kena ada saliran yang baik, tidak ada boleh berlaku banjir kilat dan sebagainya. Ini kita kena design, mengambil kira faktor-faktor demikian lah kan. Kita tahu waktu kita hujan memang musim hujan memang banyak hujan. Kalau kita dah tahu tu kita kawasan hujan lebat banyak, bila bulan 11, 12, 1 ni hujan banyak, so kita kena buat longkang dia tu sesuai lah dengan hujan pada ketika itu. Kita boleh ambil average sepanjang tahun sebab hujan ni bukan dia mari sepanjang tahun. Betul. Waktu ketika. So adakah cukup saiz longkang kita ni nak discharge air tu kalau hujan tu katakan 3 hari 3 malam tak berhenti. Kalau kita tak buat cukup, maka dia akan banjir lah. Definitely lah kita dah salah rancang. Ataupun kita kena ada kawasan sebut sebagai kawasan takungan air. Jadi air tu bila dia lebat pun dia boleh bertakung situ dulu. Sementara dia nak tunggu giliran dia masuk ke sungai. Kalau kita boleh nampak longkang besar sangat. Takkan longkang sangat besar dengan sungai. Mustahil. So longkang kecil. Tapi untuk hujan 24 jam ataupun 48 jam tu, dia boleh takung dulu. Ada kawasan yang panggil badan air. Dia kadang-kadang kita buat dalam bentuk kolam rekreasi. Dia waktu biasa boleh jadi kolam rekreasi. Dia waktu hujan dia boleh jadi tempat takungan air. Kolam tahan air. Sementara air nak masuk ke longkang ataupun ke sungai, dia boleh berehat di situ dulu. Dia tagung situ. So dia akan menyelamatkan perumahan kita daripada banjir. Ini yang perancang bandar kita kena fikir. Jangan kita buat rumah, lepas tu longkang kita tak ada. Ataupun longkang kita kecil. Sebenarnya pembinaan itu sendiri mengambil kira pelbagai faktor lah. Ya, itu yang kita yang holistik tu, yang prinsip kena ada satu perancangan yang betul-betul holistik. Jadi yang berlaku hari ni ialah bila kita tidak mengancam bandar dengan teratur, pemaju ni buat 100 buah rumah kawasan tu. Dia ada tanah tu, dia buat blok 200 buah rumah. Akhirnya tiba-tiba kawasan tu dah ada bandar besar. Penduduk dah jadi 15,000, 20,000 rumah, dah ada 2,000, 3,000. Jangan longkang tu buat untuk projek 100 buah rumah. Sudah tentulah bila musim tenggujuh, longkang tak akan dapat menampung. Sebab dia tidak dirancang daripada awal lagi. So kita mahu bandar yang kita bina ni menepati ciri-ciri itulah yang boleh impak bencana saya sebut tadi. Yang kelima, galakkan penjimatan tenaga menjadi tenaga solar. Sekarang ni kita nak buat renewable energy. So renewable energy antaranya tenaga solar lah. Tenaga yang panggil solar, Tuhan bagi percuma. Selain daripada air percuma. Kita ada hydro. Tapi kalau tengok tenaga hydro ni, guna air ni, dia impak pada alam sekitar besar. Contohnya, dia menenggelamkan
satu kawasan yang begitu besar, kawasan hutan kita. Dan kita merubah aliran sungai, akhirnya sungai kita jadi tak berapa deras alirannya, menyebabkan berlaku deposited atau timunan pasir-pasir tempat yang dulu tidak ada dan masukkan air masin. Itu semua antara impak daripada kita buat pedok. Tapi dari segi solar ni dia tidak ada, setakat ni tidak ada apa kesan-kesan negatif. Cuma kita tadah saja dia punya panel dia tu pada cahaya matahari dan kita boleh gunakan. Ini sebagai tenaga Sumber semula jadi kita ataupun green teknologi kita, ya green energy kita yang kita boleh cuba ubah suai rumah-rumah kita bina tu boleh di adaptkan ataupun disesuaikan dengan kita letakkan panel-panel solar tadi. Itu antara yang penting. Yang keenam, pembangunan kawasan pertanian bandar. Di sekarang ni orang petani pun nak duduk dalam bandar juga. Sekarang ni sebut petani lautan. Siapa nak duduk lautan? Orang muda tak nak kalau duduk seorang-seorang lautan untuk buat pertanian. Dia nak juga ada, nak menikmati jugalah kemajuan yang ada pada hari ini. So kita boleh juga, walaupun tanah tu kecil, tapi kita boleh majukan menjadi pertanian yang produktivitinya tinggi. Kecil tapi produktiviti tinggi, macam berlaku di China, di Jepun kan. Walaupun tanah dia kecil tapi dia gunakan teknologi dan benda tu boleh buat dalam bandar dan memberi hasil yang boleh paling tidak pun boleh sara diri. Itu yang penting. Yang ketujuh, ini juga perkara penting untuk kebersihan alam sekitar dan keberdudukan. Mesti ada satu keserasian ataupun interaksi antara manusia dan alam sekitar. Ini kita nak jaga. Kita ni dianugerahkan oleh Allah Ta'ala bumi ni untuk kita uruskan dengan sebaik-baik. Rosak bumi pun kan tangan manusia juga. So kita akan cuba lestarikan. Kita cuba hubung kait antara kehidupan kita dengan menjaga alam sekitar yang sustainable, yang lestari. Ini boleh kita rancang. Dan yang akhirnya, pembangunan minimal dan meletakkan teknologi bandar pintar bagi memudahkan rakyat. Ini antara kita nak buat pembangunan, tetapi kita kena juga ambil kira tentang keselesaan rakyat. Hari ini banyak kita tebang hutan, kita tarah bukit untuk buat rumah dan sebagainya. Akhirnya kita merosakkan alam sekitar. Kita boleh buat bandar, tapi kita cuba maintain keadaan semula jadi yang ada. Kalau kawasan berbukit, kita cuba buat rumah mengikut kontur yang ada. Kawasan berpaya, kita cuba sesuaikan. Bukit kawasan rendah, kita buat tempat rekreasi air dan sebagainya. Kolam rekreasi. Pak bukit, kita buat rumah di yang sesuai dengan lereng bukit dan sebagainya. Ini supaya tidak banyak sangat kita nak tarah bukit, potong bukit, tebas hutan. Akhirnya kita tinggal kawasan yang gondol. Dibangunkan dengan bangunan-bangunan konkrit, bangunan batu. Maksudnya kita bolehlah kita kata global warming dan sebagainya, panasan. Sebab kita dah tebang semua hutan. So kita boleh nak preserve alam sekitar yang ada. Kita membangunkan secara minimum, tapi boleh memenuhi kehidupan manusia. Ini antara yang sebut ciri-ciri penting dalam yang panggil SDGI ini, atau Islamic Sustainable Development Goals yang kita nak capai ni, insyaAllah.